Mungkin yang dipertua semasa, apa kata-kata akhir sempena 50 tahun ini? Ya, kita sebenarnya sedang berada dalam satu zaman yang ramai orang berpandangan berserabut. Tapi pada waktu yang sama, saya merasakan generasi pada hari ini beruntung kerana kita hidup dalam satu zaman di mana Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi telah menunjukkan satu contoh ruang terbuka untuk memastikan negara kita atas dasar Malaysia Madani, untuk memastikan dakwah ini begitu subur dalam negara, ekonomi kita pulih, anak-anak muda diberikan pandangan, diberikan peluang untuk melontarkan idea-idea baru, dan dalam keadaan sekarang ini kita nak negara kita dalam keadaan bersih, jauh daripada rasuah, penipuan, pembaziran. Generasi ini adalah generasi yang beruntung kerana dapat merasakan suasana perubahan yang sedang berlaku dalam negara ini. Datuk Nakai, akhir minat generasi muda jadi pendakwah membuat-buat. Apa nasihat Datuk? Ya, saya mengharapkan bahawa negara kita menjadikan dakwah sebagai agenda utama. Kerana di situlah politik, di situlah ekonomi, di situlah sosial, iaitu menegakkan ma'ruf, mencegah mungkar. Jadi harus dakwah ini menjadi agenda utama pembangunan negara. Itu saya harap. Dan dengan itu maka melibatkan pendidikan generasi muda itu pun menjadi suatu perkara yang diutamakan. Dan saya sedikit lagi saya nak pengalaman saya dalam dakwah saya cukup teroja dengan itu ialah apa yang berlaku di Telupit, di satu daerah di Telupit di Sabah. Seorang pemuda Kadazan menganut agama Islam, di dalam keluarganya semua Kristian, dan dia tinggal di situ. Jadi apabila dia tinggal, dia kata dia susah untuk mengamalkan Islam kerana makan dan sebagainya. Jadi dia mengadu pada saya. Saya pun mengambil keputusan buat rumah dia dengan harga 25,000. Yang saya tertariknya ialah apabila rumah itu nak dibina, keluarga-keluarga Islamnya itu turut bersama membangunkan rumah itu. Dan ini keadaannya cukup subur dari segi dakwah Islam di Sabah itu. Dan inilah toleransi yang cukup tinggi. Jadi saya teringat dengan keadaan itu, dan saya harap bahawa kita jangan sangat prasangka walaupun pada orang bukan Islam. Yang lebih penting ialah kita mendekatkan mereka dan kemudian kita menunjukkan jiwa Islam, roh Islam, akhlak Islam itu kepada mereka. InsyaAllah dia akan terima Islam. Masya Allah, kisah itu juga memberi motivasi pada kita. Dr. Ashraf, saya ada soalan, tapi saya ingat saya nak tinggal soalan saya. Saya nak dengar isi hati Dr. Ashraf tentang 50 tahun Yadim ataupun semarak dakwah negara kita. Silakan. Saya hanya mengharapkan satu perkara, Islam ini tidak boleh, umat Islam di Malaysia tidak boleh disatukan melalui wadah politik. Tetapi Islam ini dan umat Islam boleh disatukan melalui wadah dakwah. Dan Yadim boleh memainkan peranan itu sebagai satu badan yang menjadi pusat yang tempatnya boleh menaungi dan boleh tempat di orang bertaut daripada pelbagai ideologi parti, pelbagai mazhab, pelbagai pegangan, rentas ideologi dan sebagainya. Walaupun ini satu perkara yang nampak sukar, tetapi inilah asas yang Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Dan insya-Allah saya yakin kalau kita dapat istiqamah dan iltizam, kerana sesuatu perkara itu kita bermula daripada hari ini. Inna haqa'iqal yaum kanat ahlamul ams wa ahlamul yaum hiya haqa'iqal ghad. Sesungguhnya kenyataan yang kita dapat lihat hari ini di negara merupakan impian yang ditanam oleh orang-orang sebelumnya. Mungkin 50-an, 60-an dulu. Hari ini kita dapat lihat. Tetapi kita hari ini harus menanamkan impian, ahlam, cita-cita, igawan, mimpi indah. Tetapi insya-Allah hakikatnya, kenyataannya pada hari esok. Itulah yang akan dituai oleh generasi Yadim selepas ini. Dr. Ashraf, terima kasih. Datuk Haji Nakai, terima kasih. Dan juga Datuk Haji Hasanuddin, terima kasih. Kita berikan tepukan kepada ketiga-tiga panelis kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita telah berjaya 60 minit durasi perbincangan kita
daripada tahun 72 membawa lebih daripada 2024 untuk melihat agenda dakwah membumi di negara kita maupun di pentas antarabangsa. Saya ucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada Yadim atas penganjuran, JAKIM dan juga Bank Islam Malaysia Berhad yang bergabung tenaga menganjurkan pada hari ini. Kesimpulan yang dapat saya buat adalah saya teringat kepada ungkapan kata-kata yang diungkapkan oleh almarhum Profesor Dr. Siddiq Fadil, cendekiawan di negara kita. Beliau menyebut, kita kebanjiran idola tapi kemarau teladan. Mudah-mudahan kita dapat menunjukkan ramai idola yang mempunyai teladan yang baik. Saya rasa hari ini kita jumpa lagi Forum Perdana Ihwal Islam melabuh tirainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.